Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom kepada saudara-saudari yang mengikuti saluran bangkit. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk saat teduh saluran bangkit SCSC dengan lagu kita Ku Bawa Korban Syukur. Biarlah pada saat pagi ini kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan melalui lagu kita. Mari kita memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, selepas kita menyanyi lagu pujian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita ingin merenungi firman Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 3 tentang berbahagialah orang yang sedar memerlukan Allah. Orang akan memperolehi bahagia daripada Tuhan apabila kita sedar diri sendiri amat memerlukan Allah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kita memohon Tuhan supaya membuka hati rohani kita, supaya hati kita boleh disentuh oleh firman-Mu. Oh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan boleh membuka mata rohani kita, supaya kita boleh menampak perkara yang sangat penting dalam rohani. Oh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan boleh membimbing kita punya tangan, kita punya kaki,
menjalani hidup yang penuh dengan kehendak Tuhan Bapa Allah. Oh, ampunlah dosa kita melalui darah Yesus Kudus. Bantulah kita dikuduskan oleh Roh Kudus melalui firman-Mu dalam Yesus Kristus. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kalau untuk orang Cina kita ketahui tahun ini adalah Year of Rabbit. Rabbit tahun yang dikatakan tahun anak. Kita diketahui bahawa anak ada satu cerita dahulu kala di mana dia sangat-sangat cepat apabila berlari. Tetapi sebab kesombongan dia sudah tidak mendapat tempat yang pertama, tetapi ambil tempat yang terakhir apabila dia bertanding dalam pertandingan berlari. Saudara-saudari, ada memerlukan kita ada satu kesadaran, iaitu kita amat memerlukan Allah apabila kita lihat dalam jiwa kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, Matius bab 5 ayat 1 ke 3, di sini kita ketahui bahawa firman Tuhan di sini kita lihat apabila Yesus dan lihat orang ramai itu, dia hendak pergi naik ke bukit, lalu duduk pengikut-pengikutnya berkumpul di sekelilingnya. Lalu dia memula mengajar mereka, berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah, mereka lah yang akan menikmati pemerintahan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, di sini kita diberitahu banyak orang mengikut Yesus Kristus. Sebab dalam Matius bab keempat, kita ketahui Yesus Kristus menjalankan banyak mukjizat. Dia mengubati mereka yang sakit. Dia membolehkan orang yang buta menjadi yang boleh lihat. Bantu mereka yang tidak dapat jalan boleh berjalan. Oh, Yesus Kristus menjalankan sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi seorang yang tunggu-tunggu ini. Kalau kita lihat ada satu pelakon Hong Kong yang terkenal seperti Jackie. Kalau Jackie datang sini, memang banyak orang kita akan nonton lihat apakah mungkin Dr. Jackie akan lakukan. Seperti pada zaman itu, sebab Yesus Kristus dia memang terkenal sekali. Dia boleh mengubati orang yang sakit. Dia boleh buat banyak mukjizat. Saudara-saudari, tetapi Yesus Kristus dia memilih bukan saja untuk membuat mukjizat, tetapi sebenarnya segala mukjizat yang dia buat adalah untuk menunjukkan diri adalah pengutus, adalah seorang yang diutus oleh Tuhan Bapa Allah. Dia sendiri adalah manusia yang sepenuhnya dan dia juga ilahi yang sepenuhnya. Saudara-saudari, dalam Matius bab 5 sampai 7 kita menggerakkan dia sebagai khotbah di atas gunung. Khotbah di atas gunung. Dia menjadi satu perlembagaan kerajaan. Dia menjadi sebagai pengikut Kristus Yesus, apa yang terutama dalam jiwanya. Selalu dengan yang seperti dalam perjanjian lama yang dikatakan dalam Gunung Sinai yang dihantar kepada Musa oleh Tuhan, itu adalah selalu pengajaran khotbah di atas gunung. Apabila Yesus kita lihat banyak orang dan naik ke gunung supaya banyak orang boleh mendengar apa yang dia kata. Dia menduduk sebab ini adalah satu tradisi. Ada orang Yahudi, seorang guru orang Yahudi yang begitu yang dihormati. Saudara-saudari, tempat ini kita panggil Gunung Lapan Bahagia. Di satu tempat gunung yang di mana yang sangat dekati Kabenung, dalam yang di Galilea sini. Saudara-saudari, kalau hari ini kita pergi ke Israel, kita boleh nampak satu gereja yang dipanggil Gereja Lapan Bahagia. Wah, sekelilingnya amat cantik, sekelilingnya indah sekali. Yesus Kudus menggunakan tempat itu untuk mengkhotbah gunung di atas gunung. Khotbah di atas gunung amat penting dan amat indah dan amat handai sekali. Mengapa? Itu sebab adalah Tuhan sendiri yang berkhotbah. Kalau hari ini kita pernah menjumpai pengkhotbah yang terhandai di dunia ini, mungkin untuk kita, Billy Graham adalah pengkhotbah yang paling terkenal sekali. Kalau orang Cina
mungkin Pateri Stephen Tong yang paling terkenal sekali dalam gereja Cina ataupun Indonesia. Saudara-saudari, hari ini Yesus Kristus yang berkhotbah. Siapakah dia berkhotbah? Dia berkhotbah kepada orang yang mendengarnya. Ada ialah murid Yesus Kristus. Ada mungkin datang hanya untuk melihat apakah Yesus Kristus dia lakukan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perspektif duniawi adalah untuk menunjukkan saya boleh. Semua orang kata saya tunjukkan saya boleh, saya pandai. Tetapi apa yang Yesus Kristus kata memang luar biasa lah. Yesus Kristus katakan berbahagialah orang yang memerlukan Allah. Berbahagialah orang yang merasa diri begitu rendah sekali. Orang yang menunjukkan, orang yang merasa, orang yang sedar diri sendiri, apapun tidak boleh. Itulah orang yang berbahagia. Mengapa sedemikian? Yesus Kristus memang dia memuji orang yang berasa diri sendiri banyak dosa. Orang sendiri yang tidak kebolehan. Tetapi dia tidak begitu lihat orang yang pandang diri sangat tinggi. Sudah buat banyak latihan rohani. Tetapi lihat sendiri adalah berpandang lebih tinggi daripada orang yang lain. Saudara-saudara, Yesus Kristus seperti yang diajar oleh Paulus, yang hendak kita lihat diri sendiri adalah dipandang diri sendiri adalah lebih rendah daripada orang yang lain. Yang paling penting ialah kita adalah paling rendah. Kita amat memerlukan Allah. Inilah yang Yesus Kristus kita menunjukkan. Kita mungkin heran mengapa Yesus Kristus kata berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah. Mengapa Yesus Kristus kata sedemikian? Maka kita perlu melihat tahu apa maksudnya. Orang yang memerlukan Allah. Orang yang memerlukan Allah dalam bahasa asal. Yang ada poor in spirit. Iaitu miskin dan rohani. Kita diri sendiri lihat. Sendiri memang tidak dapat buat apa. Kalau bukan doa. Bukan harap di Tuhan. Bukan serah diri kepada Tuhan. Apapun saya tidak boleh buat. Miskin dan merendahkan diri. Sebab anggap diri adalah seorang yang miskin parah. Adalah seorang yang tidak dapat hanya harapan dalam Tuhan. Terbukalah hati kita kepada Tuhan. Dan mempunyai satu hati yang bebas dalam Tuhan. Orang yang merasa diri sendiri tidak dapat buat apa. Saudara-saudari, apabila kita menerima Yesus Kristus, kita memang lihat diri sendiri adalah sangat memerlukan. Saya sejak kecil, saya di Mayan Methodist Church. Dahulu kala, saya punya pastor in charge era Reverend Dr. Chu Xing Jing. Dia perhatikan saya. Dan pada satu hari malam, saya berasa diri sendiri amat memerlukan Allah. Walaupun saya pernah dibatisi pada umur 11. Tetapi selepas saya memperolehi latihan daripada Reverend Lau Qingming, pendeta yang bertanggungjawab di Gereja Metodis Mayan pada tahun 1989, saya menyertai satu latihan perinjilan. Dan saya tahu hanya orang yang menerima Yesus Kristus barulah boleh diselamatkan. Maka pada malam ini saya kata kepada Yesus Kristus. Saya kata kepada Tuhan, saya amat memerlukan Allah. Saya hanya menerima Yesus Kristus, saya baru boleh diselamatkan. Sebab sedunia orang, dosa. Dan upah untuk dosa adalah maut untuk selama-lamanya. Saya takut satu hari saya akan di neraka. Tetapi saya dapat. Dan saya iman dalam Kristus. Dan saya percaya dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, mungkin kamu pun ada pengalaman yang begitu sama dengan saya. Seiras dengan saya. Ya, betul. Kita amat memerlukan Allah apabila dalam peringkat awal dalam perjalanan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi marilah kita sentiasa mengingatkan diri sendiri. Bukan saja pada hari awal kita percaya Yesus Kristus kita memerlukan Allah. Tetapi tiap-tiap hari kita perlu memerlukan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dalam duniawi ini memang kita akan berasa diri sangat penting. Tetapi sebagai seorang yang ada harapan dalam Tuhan sepenuhnya. Mereka akan berasa kita sendiri mesti menjauhi duniawi. Kita mesti serah diri kepada Tuhan. Tiada niat yang jahat. Tidak ada. Hanya berdoa dengan hati yang murni. Dan tidak disekat oleh bendaan.
Itulah orang yang miskin dan rohani yang dirujuk oleh Alkitab, yang dirujuk oleh Yesus Kristus. Saya ingin memberitahu satu pengalaman internship di gereja. Apabila saya mulai menyertai seminary, saya menyertai satu gereja. Saya diutus untuk melayani orang remaja, orang yang muda. Tetapi pemuda-pemudi itu tidak begitu suka saya. Berasa saya sangat serius, sentiasa nak berkobar kepada mereka. Maka mereka ada perasaan yang negatif terhadap saya punya bos ataupun pendeta yang bertanggungjawab untuk menjadi saya punya itu internship punya leaders, jaga saya punya internship. Tetapi saya telah diberitahu saya perlu tidak lagi datang. Maksudnya akan mentemakkan saya punya tempo internship pada bulan Jun. Tapi itu masa Februari saja. Hati saya sangat sakit hati. Hati saya sangat tidak gembira. Hati saya sangat rendah hati. Saya berasa memang saya tidak guna. Tetapi sebab saya berasa saya tidak guna, saya berasa saya tidak di macam boleh menjadi seorang pastor yang baik. Saya berasa sangat-sangat rendah. Hati saya pun begitu suka sekali. Dan saya ingat tiap-tiap Jumaat saya perlu pergi internship. Saya pasti pergi melayani orang pemuda-pemudi sana. Saya bersedia dengan secukup yang boleh. Tetapi pada masa yang sama, saya mesti berdoa 1 jam. Saya baru ada tenaga untuk melayani. Pengalaman ini memberitahu saya, bahagialah orang yang memerlukan Allah. Sebab apabila saya berasa saya memerlukan Allah, saya akan doa dengan sekuat yang boleh. Saya menggunakan masa yang panjang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi apabila saya berasa sombong, saya boleh. Saya tidak lagi serah diri seperti masa itu. Maka apabila saya menimpa balik, saya kata, bahagialah orang yang memerlukan Allah. Sebab mereka akan menikmati pemerintahan Allah. Maksudnya apabila saya berasa diri sendiri sangat tidak boleh, saya akan doa dengan sekuat yang boleh. Saudara-saudari, adakah kamu doa dengan sekuat yang boleh? Kamu serah diri sepenuh kepada Tuhan. Dalam masa yang lancar mungkin tidak. Tetapi dalam masa yang tidak lancar, masa yang suka mungkin kita buat sedemikian. Melihat tiap-tiap hari kita sedarkan diri walaupun mungkin situasi yang tidak ada apa masalah. Tapi kita masih sedar diri. Sebab kita tahu masih ada risiko dalam setiap. Saudara-saudari, ada seorang pendeta yang dipanggil Reverend Dr. Tennyson. Dialah satu pensyarah di universiti luar negara. Dia memang terkenal dalam teologi Martin Luther. Dia banyak buku akademik yang tebal. Saya pernah mendengar khotbah dia dulu 2005-2006 di Kuching. Saya mendengar dia berkhotbah dan bersaksi di juga sekolah Methodist Theological Sibu sana. Saya mendengar melalui talian. Saya berasa begitu tersentuh sekali. Sebab beliau beritahu apabila dia mahu kahwin, dia amat berasa diri sendiri tidak kebolehan untuk menjaga isteri dengan sebaik boleh. Dia beli pendeta dia. Dia kata saya tidak sanggup untuk berkahwin. Saya takut mungkin menyakiti isteri yang sangat baik itu. Maka dia tidak begitu berkeyakinan untuk berkahwin. Tetapi pendeta dia, beliau menggalakkan dia. Serahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Ikut firman Tuhan, kehendak Tuhan tiap-tiap saat. Maka jiwa dia dipergalakkan. Hati dia disentuh oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Melalui hamba Tuhan. Pada hari perkahwinan, majlis perkahwinan, dia dan juga isteri dia beruntut di hadapan gereja. Mereka saling menggalakkan satu sama lain. Saya tidak tahu orang lain. Tetapi saya tahu diri sendiri adalah seorang yang paling memerlukan Allah. Saya adalah seorang yang paling memerlukan Allah untuk mengenalikan hak ewan perkahwinan dan keluarga. Saling menggalakkan, saling mendorong.
untuk menggalakkan diri, tidak boleh mengikut daya diri, tidak dapat mengikut kebijaksanaan diri, tetapi mengikut kehendak Allah sepenuhnya. Saudara-saudari, saya amat disentuh hati. Dan pada hari ini saya sudah kahwin lebih kurang 8 tahun sudah. Saya sentiasa ingati diri. Ada kala saya memang emosi tidak bagus. Ada kala saya punya isteri pun ada hati yang sukar. Ada hati sentiasa pun ada kesukaran. Kita saling dorong-mendorongkan. Kita mesti meluka Allah. Kita mesti serahkan diri kepada Allah. Isteri saya pun bersetujui dengan saya. Kita sentiasa pun belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Tiap-tiap pagi kalau mungkin kita akan makan sarapan pagi sama, saling galak menggalakkan. Saudara-saudari dari Yesus Kristus. Saya ada seorang pesyarah yang begitu baik apabila saya menjalankan pelajaran saya di Master of Divinity di dalam sekolah dalam Seminary Theological Malaysia. Saudara di dalam STM sana, saya ada seorang pesyarah yang sangat baik. Dia penyelia tesis saya. Walaupun saya lemah, tetapi kebaikan, kebaik hati dia dan juga begitu rajin dia menyelia saya. Saya masih mengenang dia. Dia meninggal dunia pada April 2022. Memang hati saya sedih. Saya pun kesal tidak dapat lagi jumpa beliau. Dia pernah mengajar saya apabila kita menyertai khusus dia. Dia kasih kita tanah dan mau kita melindungi. Ya, memang Tuhan menggunakan tanah untuk mencipta manusia. Dan satu hari kita akan balik kepada tanah. Tetapi seperti dalam hari Rabu Abu Betul, kita juga disimpan satu salib. Kita dipindah, kita dicipta oleh tanah. Satu hari lagi kita akan balik seperti tanah. Ya, memang kita ada roh, kita akan balik kepada Tuhan kalau kita percaya dengan Kristus. Tetapi untuk ini kita tahu diri sendiri hanya sementara. Jiwa kita lemah. Kita memerlukan Allah untuk selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Apabila kita kata kita memerlukan Allah, maksudnya macam seorang pengemis. Mana ada orang menjadi pengemis? Saya bukan pandang rendah, saudara-saudari. Apabila kata pengemis, maksudnya kita adalah seorang yang begitu kekurangan. Kita kalau tidak kurang, tidak ada seorang yang menjadi pengemis. Saudara-saudari, mungkin ada orang, dia memang tidak ada kerja, tidak ada orang jaga dia tidak keupayaan, lalu menjadi pengemis. Dalam Alkitab memberitahu kita memerlukan Allah menjadi seorang pengemis. Dan seorang pengemis walaupun dia miskin dalam benaan, tetapi dia balik kepada Tuhan. Balik kepada panduan Abraham sebab dia ada iman dalam Kristus. Tetapi ada seorang yang sangat kaya tetapi dia pergi neraka. Sebab dia tidak ada iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, orang yang pengemis, yang mungkin dia pedaan, dia pengemis. Tetapi yang paling penting ialah jiwa kita adalah pengemis terhadap Tuhan. Kita memerlukan Allah. Bendaan itu memang juga penting. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajar kita. Kita perlu biarlah dia memimpin jiwa kita. Kita ada satu perangai. Kita amat memerlukan Allah. Saudara-saudari, kita mesti masih mengingati berkas Presiden Persidangan Tahunan Cina kita, yaitu Rev. Dr. Chi Kintai. Sekarang dia masih berajin untuk melayani Tuhan. Dia juga berkhotbah dalam khotbah di atas gunung apabila dia melayani di gereja di United States. Apabila saya mendengar khotbah dia, saya berulang kali mendengar khotbah dia. Memang menyentuh hati saya. Walaupun Rev. Dr. Chi Kintai, dia seorang pendeta yang berpengalaman. Tetapi beliau juga seperti manusia yang biasa. Menghadapi pelbagai cabaran. Tetapi apabila beliau menghadapi cabaran, sama ada dalam awal pelayanan ataupun dalam masa yang sudah beliau berpengalaman, dia memerlukan Allah. Dia berdoa, dia berserah diri kepada Tuhan di dalam pelbagai cabaran. Dan Tuhan pimpin dia tiap-tiap hari. Beliau memberitahu
ada dalam satu pengalaman apabila dia menghadapi kecabaran. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berendah hati kepada Tuhan. Sebab dia nampak dalam satu gambaran Alkitab, Yesus Kristus, dia sanggup mencuci kaki untuk murid dia, beliau. Dia merendahkan, Yesus merendahkan diri. Dia tidak pandang diri sangat tinggi, tetapi dia pandang diri sebagai hamba untuk mereka yang dilayani oleh beliau. Saudara-saudari, ada seorang pendeta di Hong Kong. Pernah tahu dia kan? Beliau adalah pendeta bertanggung jawab di satu gereja yang besar di Hong Kong. Dia menjadi satu faktor yang utama, diberkati oleh Tuhan, dan dia bangunkan gereja itu. Saudara-saudari, saya ingin perkenalkan Reverend Dr. Su Yingzi kepada saudara-saudari. Beliau memberitahu apabila dia masih kecil, dia dimarahi oleh guru dia secara tidak munasabah, dia boleh tidur. Tetapi selepas dia mempelajari teologi, dia menjadi pensyarah, apabila dimarahi secara tidak munasabah, dia tidak dapat tidur. Mengapa tidak tidur? Dia berasa tidak sanggup diri dimarah. Selepas itu dia kesal dan dia berdoa supaya Tuhan boleh maafkan dia, dan dia juga meminta maaf daripada orang yang dimarahi dia secara tidak munasabah. Dan dia berpendapat bahawa seorang yang tidak dapat merendah hati melalui pengalamannya adalah anggap diri, pandang diri tinggi. Saudara-saudari, apa jawatan kamu pegang? Marilah kita rendah diri. Saudara-saudari, kita akan menikmati kerajaan Tuhan ataupun pemerintahan Tuhan. Ada dua bahagian kita perlu ketahui. Apabila Yesus Kristus datang, dia kata, taubatlah dan iman dalam Tuhan Yesus, dan kita akan memperolehi kerajaan. Kita perlu percaya dalam Injil Yesus, yaitu Yesus Kristus. Apabila Yesus Kristus firman menjadi tubuh, apabila Yesus datang ke dunia, kerajaan sudah datang. Sebab Yesus kata kerajaan di dalam hatimu, yaitu apabila kita meminta Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juga penyelamat jiwa kita, kita sudah memperolehi kerajaan Tuhan. Kita sudah memulai menikmati bagaimana Yesus Kristus memerintahkan jiwa kita. Itulah kerajaan Tuhan. Saya masih ingat ada seorang, dia memang suka hati, memang susah dalam jiwanya. Tetapi apabila dia menjadi seorang Kristen, dia merasa sukacita sekali. Sebab dia sudah memperolehi pemerintahan Tuhan. Dia kata dahulu jiwa dia macam tidak begitu bermakna. Ada hitam sepenuhnya, sekarang sudah ada warna. Oh, sebab mengapa? Dia ada pemerintahan daripada Yesus Kristus. Tetapi kita belum sempurna lagi. Kita masih tunggu kedatangan Yesus Kristus. Apabila Yesus Kristus datang, dia akan menjadi raja dalam bumi yang baru, langit yang baru. Itulah masa kita menunggu Yesus Kristus datang. Maka kita perlu diperingati, merendahkan diri, memerlukan Allah adalah satu teladan yang paling penting sebagai seorang Kristen. Yesus Kristus apabila dia khotbah di atas gunung, sebagai satu ajaran pelembagaan kerajaan Tuhan. Tuhan memang mentendang orang yang sombong, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Di sini dia kata apa? Dalam perkataan ini, God opposes the proud, but graciously pay for the humble. Maksudnya Tuhan amat memberkati mereka yang merendahkan diri. Saudara-saudari, marilah kita seperti seorang yang disentuh hati oleh Yesus. Dia pergi ke pokok atas, naik ke pokok sebab dia sangat rendah. Dia sangat dia dapat jumpa Yesus. Dia jumpa Yesus. Yesus hendak datang ke rumah dia. Penyelamat hendak pergi ke rumah dia. Dan jiwa dia menjadi belain. Sebab dia berasa diri memerlukan Allah, dia begitu bahagia dan rela untuk membayar 4 kali ganda bagi mereka yang dia bohong dahulu kali. Dan dia ambil separuh daripada apa yang dia ada untuk membantu mereka yang miskin. Dia memang akan mengalami pengkelak lah, mufliks lah. Tapi dia rela. Sebab mengapa? Jiwa dia diperintah oleh Kristus. Saudara-saudari, biarlah jiwa kita diberkati oleh Yesus Kristus. Biarlah jiwa kita
diberkati oleh Yesus Kristus, dan kita akan merasa, apabila kita memelukkan Allah, jiwa kita akan diberkati. Semua Tuhan memberkati ke semua. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa Allah di surga, saya serahkan semua saudara-saudari kita kamu. Dan dalam jiwa hari ini, marilah kita belajar untuk merendah hati, supaya kita tahu, sebenarnya kita memerlukan Allah. Bantulah kita serta diri sendiri memerlukan Allah, supaya jiwa kita boleh melayani Tuhan dalam gereja, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Oh Tuhan, kita puji Tuhan. Dalam Yesus Kristus kita berdoa bersama. Amin. Renungan pada pagi ini akhiri di sini, dan semoga Tuhan memberkati kamu. Jumpa hari esok. Semoga Tuhan memberkati semua orang.